dipaham daripada perkataan ini Syekh Ibn Hajar bahawa sunat pada menanggung mayat itu, bahawa adalah kepalanya itu didahulukan pada pihak jalan, ya, pada depan lah. Sama ada pihak jalan itu berbetulan dengan kiblat atau tiada. Jadi tempat jalan tak kira di madhab kiblat tidak, itu jalan sebab nak bawa kepada perkuburan. Habis. Dan jika lemah yang menanggung di hadapan jenazah. Jadi masalah ni mana ni? Ini masalah yang tiga ni. Ya, masalah tiga penjuru. Bentuk jenazah, bentuk keranda tu tiga penjuru macam gambar sebelah ni. Jarang ni, sini pakai empat kan? Semua sama. Empat macam biasa lah. Ini tiga di kuncup depan tu. Ya, kuncup depan maknanya orang yang depan dia akan masukkan kepala di tengah, kayu atas sini satu. Jadi pikul macam tu. Berat sikit lah dia sokang. Belakang dua, depan satu. Itu kalau macam yang tiga persegi. Ya, segi belakang empat kan. Jadi kalau sekiranya dia depan tadi, dia seorang, jadi dia lemah, maknanya dia kurang tenaga, dia penat menanggung di hadapan jenazah, maka ditambahi dua orang lagi. Maknanya di belakang dia seorang, kanan seorang kiri. Itu maksudnya. Jadi dia berapa? 5. Dia sunat gasal. Sunat dia ganjil dalam memikul, itu yang terbaik lah. Tambah dua lagi, ya. Seorang menanggung kayu yang di kanan dan seorang menanggung yang di kiri. Bermakna belakang dia ada dua orang. Baru dia dah masuk seorang celah tu. Jadi 5. Dan jadilah 5 orang, ya. Depan 3, belakang 2. Dan dikelemah juga berat ni. Mayat dia pun berat, banyak dosa ni. Berat nama mayat ni. Maka 7 orang. Mana tambah lagi atau 9 atau kayu panjang tadi. Sekira-kira hajatlah, ya. Maknanya kita masuk 2 supaya kekal ganjil. Dan sunat hendak ada mereka itu gasan. Apa gasan? Maknanya witir, ganjil lah. 3 masuk 2, 5 masuk lagi 7. Habis. Itu kalau sekiranya bentuk keranda 3 persegi. Sini ada pakai? Tak ada. Tak nak jumpa, kita pun tak nak jumpa. Semua pakai 4. Belakang 2, depan 2. Dan pengusung yang 4 persegi. Ini 4 persegi. Yang dulu 3 persegi. Yang 4 persegi biasa ni. Inilah rupanya, tu rupa tu. 4 persegi, mayat tengah. Maka hendaklah yang menanggung dia 4 orang. Tiap-tiap seorang 1 persegi, ya. Itu biasalah. Dan jika lemah mereka daripada menanggung, ya, maka tambah lagi, maka 6 orang atau 8 orang atau lebihlah, ya, dengan kanak-kanak sekira hajatnya. Atau lebih dengan kanak-kanak tadi sekira hajat, maknanya kadilah hajah. Dan memakai 2 perkara. Mana 2 perkara? 1 persegi dengan 4 persegi, itu maksudnya. Ya, dia ada 2 cara kan, 2 kepiat. Pakai keranda 3 persegi dengan 4 persegi. Dan memakai 2 perkara, mana 2 cara ni. Setengah ketika ditanggungkan pengusung yang 3 persegi dan setengah ketika yang 4 persegi. Itu afdal, atau baik itu. Ya, mana kita guna selang-seli. Kali-kali kita guna 3 segi, kali-kali kita guna 4 segi. Itu dipanggil afdal daripada menyimpankan atas salah satu jua. Menyimpan mana iktisar. Mana diringkaskan satu je lah, 4 je misalnya, atau 3 je. Ya, tapi biasa kita buat 4 kan, dari 3 jangan jumpa. Dan makruh menanggung jenazah seorang diri. Nabi jenazah pikul kan, uduh nau pun. Orang kata ni apa, dapat kijang apa. Ya, tak cantik nau pun. Makruh menanggung jenazah seorang diri atau 2 orang, melainkan jika kanak-kanak. Kalau kanak lainlah kecil, dia boleh gendong kan. Sunat mengiringi jenazah itu berjalan kaki. Jika kuasa kait dia. Mana kalau semua tu tak ada apa hal, sihat semua, jalan kaki lebih baik. Ya, kita mengantar ke kubur. Dan makruh berkenderaan tatkala perginya dengan tiada unsur. Mana kalau sekiranya tak jauh, boleh pikul kan. Kalau main 5-6 km pikul, tumbang orang kan. Ya, kalau dekat, maknanya boleh pikul jalan kaki, tak ada masalah biasa. Tiba-tiba dia naik kenderaan juga. Ya, itu makruh. Ya. Dan tiada makruh berkenderaan tatkala kembalinya. Masa hantar dia duduk berjalan kaki. Balik tak apalah. Habis. Dan sunat berjalan di hadapannya. Kita berjalan tu di hadapan. Jadi mana keranda tu tengah-tengah. Belakang ada di tengah-tengah. Sunat berjalan di hadapannya, hadapan mayat ni. Lagi hampir. Sekira-kira dengan jenazah. Sekira-kira jika ia berpaling, nasai kelihatan lah, mana dekat lah. Habis. Dan sunat disegerakan membawa jenazah sekira-kira antara berjalan dan berlari. Ya, kita bawa tu laju sikit daripada kita berjalan. Ya, jangan slow sangat. Jangan berlari sangat. Ada laju sikit dia. Jika tiada memberi mudarat akan mayat lah. Kalau jalan begitu menyebabkan ada masalah mayat, jalan biasa. Dan sunat mengiringi jenazah itu bagi laki-laki jua. Sunat yang menghantar ke kubur lelaki saja. Makruh bagi perempuan. Ini sekumpulan ini bukan melalak itu lah. Lagi kacau je. Ya, makruh perempuan. Dan terkadang haram. Terkadang kalau perempuan pergi jadi haram. Bila? Jika bercampur dengan lelaki. Dah bercampur bau lah. Lelaki yang halat, lelaki yang ajnabi. Dan barang sebagainya. Jadi maknanya elok tak usah pergilah. Kalau nak pergi pun jaga sangat. Tapi makruh. Dan makruh hingar-bangar di sisi jenazah terkala berjalan. Hantar ke kubur tu jangan dia bising yoya bisingkan. Maka kalau dengan zikrullah atau dengan membaca Quran atau lain sekalipun, ya, bermaknanya elok dengan tenang. Nak zikir perlahan tenang, jangan gigit sangat. Kerana adalah sahabat baginda Rasulullah SAW benci mana mereka tak suka hingar bangar pada ketika itu. Dan kata Hasan dan lainnya berkata istaghfiru li akhikum. Jadi maksudnya minta ampun kamu
Ya, masa bawa tu kata istaghfiru li akhikum, istaghfiru, minta ampunlah kita semua ni akan mayat ni. Abu Hukum ni tu. Jom. Kena ada tempat kita tak ada. Salah tempat ada tu istaghfiru li akhikum. Mana minta ampun kamu bagi saudara kamu. Dan kerana itulah kata Ibnu Umar, bagi orang yang berkata akan dia la ghafarallahu lak. Ya, tidak mengampun Allah Taala bagi kamu. Jadi kata Sayyidina Umar, yakni maksudnya apa? Jangan kamu minta ampun, artinya jangan kamu membimbangkan dengan dia pada ketika ini. Ya, terjegit-jegit dia berkata begitu kan, istaghfiru li akhikum, istaghfiru. Jadi macam tu Sayyidina Umar, Ibnu Umar kata tak minat, jangan. Dengan lidah kamu, kerana ia bid'atun, satu benda yang tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian maka dimulai pula dengan katanya ghafarallahu lak. Lepas Sayyidina Umar kata la ghafarallahu lak, kemudian dia kata ghafarallahu lak, mudah-mudahan mengampun Allah Taala akan kamu. Apa makna dia? Tiada yang mengampun, kemudian dia kata mengampun pula, ya, bagi kamu, mana telah mengampunkan Allah Taala bagi kamu. Apa maksud dia? Kerana adalah pekerjaan itu bid'ah, maka dikata oleh Ibnu Umar dengan demikian, maknanya apa? Tidak mengampun Allah Taala bagi kamu kerana menegah. Satu. Kemudian melebihkan memberi takut bagi orang yang mendengar tadi, maka waham oleh pendengar orang awam pula, maknanya tiada mengampun Allah Taala bagi kamu, takut faham kot itu pula Sayyidina Umar doa tak dapat, kita tak dapat keampunan ke. Tapi maksudnya apa? Ini maksudnya jangan kamu bimbangkan dengan istighfar baginya dengan jahrin. Jangan kita minta tu terjegit-jegit, itu maksudnya. Ya, iaitu bid'ah. Dan telah mengampun Allah Taala akan tersalah kamu. Jadi kamu terjegit-jegit itu tak betul. Jadi kesilapan kamu tu yang kelapas kedua ghafarallahu lak, mudah-mudahan silap kamu tadi diampuni Allah, itu maksudnya. Ya. Tetapi hendaklah ia diam hal keadaannya dia bertafakur. Ya, di mata mayat tu mikirkan keadaan kematian. Ya, hari ni kita pikul orang, besok orang pikul kita pula. Ya, hari ni kita mandikan orang, nanti hari kita pula orang mandi gitu. Ya, benda yang siling berganti lambat cepat ini. Dan barang yang bergantung dengan dia dengan kematian, ya, dan akan binasa dunia. Hal keadaannya menyebut dengan lidahnya dengan perlahan-lahan, tiada dengan jihad. Maksudnya sebut perlahan tak apa, tujuannya jangan ingat bangar tu dah. Bahkan jika ghalib atas zan, mana berat sangkaan kita, bahawa jikalau tiada mereka masyghul dengan zikir, ketika mengantar tu kita sebut zikir senyap dengan nyaring tadi, nasaya ada mereka mengumpat orang atau perkataan yang membawa kepada maksiat. Ketika kita tiada makruh tahlil atau zikir. Ya, tengok patut jalan dari sini dia dah macam-macam benda tak elok kan. Ketika kita potong dengan suara yang kuat akan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tak apa. Ya, dengan nyaring demikian ada disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan Sayyid Umar. Dan jika tiada ghalib zan akan jatuh demikian. Tapi kalau ghalib zan kita tak berlaku itulah, maknanya orang tidak mengumpat, tak ada terjegit-jegit, maka janganlah dikerjakan seperti pekerjaan orang awam yang jahil menyaringkan suara dengan berzikir-zikir dan berkata-kata pada ketika mengiringi jenazah. Jenazah bising, pelan-pelan, anggap macam-macam suara dia bunyi kan. Cepat-cepat zikir, kanan kiri heboh dia bising. Kalau macam tu kita berselak aja dengan zikir la ilaha illallah, tutup. Atau mana. Tapi kalau mereka tak ada bersenyap aja, kita pun zikir perlahan tak apalah. Dan makruh mengiringkan jenazah dengan umpama api. Ya, dan kalau kalau pada perukupannya sekalipun, walaupun api itu dalam bentuk ukuf, perukupan tahu betul. Orang tempat bakhur kan, yang letak atas tu, orang bagi tempat baga, ya, di bawah tempat baga tu, itu maknanya dia makruh, tak payah bawa lah. Melainkan kalau kena ada hajat, misal seperti malam, ya, di kebumi malam jadi gelap, dibawa lah lilin ke, tu kalau dulu lah kan, yang lampu suluh ada. Atau kalau hendak masukkan ke dalam kubur waktu malam gelap, dia perlu kepada api, jadi pasanglah lilin. Maka berkenaan kepada membaikkan tanaman, nak elokkan tanaman jangan mayat atau pusing ke apa, jadi perlukan cahaya. Jadi pasanglah api, lilin ke pelita ke atau tak apa. Ini semua cerita banyak dulu ni zaman Tuan Pengarang, lama ratus tahun. Zaman dia dulu mungkin pakai pelita dan sebagainya. Zaman kita sekarang dah pakai apa, handphone pada api. Kan dia boleh suluh untuk terang, tak ada apa lah. Maka tiada mengapa dibawa api atau lilin sertanya pada ketika itu, ya, mengiring dan lebih lagi mengantarkan jenazah dalam liang lahat. Kerana dikiaskan pada ketika itu memandikan dia. Mana apa? Sunat ditaruh di sisinya dan dibakar setanggi atau bakhur supaya wangi. Kerana Allah demikian itu, yakni mengiringi dengan api, itu dipanggil sempena yang jahat. Dipanggil tafaul yang tak elok. Ya, sebab api kan. Kita tak nak api, kita nak maknanya cahaya. Mana api itu ibarat api, neraka kan api. Jadi maknanya tak elok. Dan kata kira setengah kata waqala ba'dhum haramun. Setengah ulama kata haram. Ya. Kata ada ajat lah. Dan demikian lagi menanggung sertanya dengan senjata. Itu semua tidak apa? Tidak digalakkan. Dan harus orang Islam mengikut jenazah keluarganya yang kafir. Orang Islam tiba-tiba ada lagi keluarganya belum masuk Islam misalnya, maka harus mengikut jenazah. Harus orang Islam mengikut jenazah keluarga yang siapa yang mati? Yang mati itu kafir. Ya, diantar ke kubur. Boleh. Harus sajalah. Bila harum untuk sunat apa. Atau isterinya. Isteri dia kafir. Boleh. Ini ahli kitab lah. Sekarang pun dah tak ada ahli kitab. Mana ahli kitab, mereka yang pakai ahli kitab, dia pakai kitab Taurat tapi yang belum diubah lagi asli. Maka bagi kita boleh bernikah dengan kitabiah. Mana kafir yang kitabiah. Ketika dia mati, ketika itu diantar kubur boleh. Atau sahayanya hamba dia. Seperti barang yang diriwayat terkala mati Abu Talib.
Datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada baginda Rasulullah SAW, maka sembah ia bahawasanya bapa muda kamu dan Zat Isanya telah mati, dan nampak saudara kamu telah meninggal ya Rasulullah. Maka sabdanya, pergi olehmu kambuskan, mana pergilah tanam tu, boleh ya. Dan demikian lagi harus ziarah kuburnya pula, sekadar ziarah, tapi jangan doa apa, nak baca tahlil lah tu kan. Takut Cina dia baca tahlil kan. Itu tak, sekadar tu je lah. Pasul pada menyatakan segala rukun sembahyang atau mayat, dan barang yang takluk dengan dia bermula segala rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Pertama, niyatun, niat. Seperti sembahyang yang lain juga lah, pada pihak sama wajib dia. Maka wajib menyertakan niat dengan takbir. Takbir yang pertama, takbir ihram tu. Dan wajib meniatkan fardu. Dan jika tiada disebutkan fardu kifayah sekalipun, sekadar pada saja aku sembahyang atau mayat, ya fardu atau kulillah ta'ala. Tak sebut fardu kifayah pun tak apa. Dan wajib atau makmum berniat untuk imam. Ataupun niat secara taklid. Ya. Misalnya dia dah sembahyang, dia lewat dia tak tahu. Mungkin lelaki ke perempuan. Boleh dia sembahyang usalli ala man salla alaihi imam. Boleh. Usalli ala man salla alaihi imam. Saja aku sembahyang atas orang yang disembahyangkan oleh imam. Kan imam niat apa? Laki-laki, laki-laki, perempuan. Mana niat kita muallaq, mana kita gantungkan dengan imam. Boleh. Dan sunat diidafatkan kepada Allah. Mana lillah. Usalli ujung tu lillahi ta'ala. Itu panggil idafah, disandarkan. Dan menyebut mustaqbilal kiblah. Oh ni panjang kan. Dia sembahyang juga lah, aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat. Ya. Tu. Kerana Allah Ta'ala hal keadaan menghadap kiblat. Panjang. Namun kita cukup nafas. Kena wah-wah lagi payah masuk. Jadi bolehlah sekadar nak sebut menghadap kiblat. Dan tiada tasawuf di sini meniatkan adab dan qada. Ya. Mana tiada sembahyang ni qada, tak ada. Tak tasawuf kita niatkan qada ataupun adab. Tak payah niat. Saja aku sembahyang atas ini jenazah. Ini mayat ni laki ke perempuan. 4 takbir. Lillah Ta'ala. Kalau imam ni imam, pada makmum ni makmum. Tak payah kata qadaan atau adaan. Dan berbilang-bilang takbir, ya. Dan tiada wajib. Jadi makna apa? Tak payahlah kita niat bilang takbir, tak apa. Biasa kita niatkan. Saja sembahyang atas ini jenazah 4 takbir. Kalau kita 4 rakaat, kita tak sebut tu saja sembahyang atas ini mayat laki-laki, itu 4 pun cukup. Dan tiada wajib menentukan mayat. Saja aku sembahyang atas mayat si Zaid jalannya. Tiba-tiba kena Umar, tak sah sembahyang. Kecuali dikait dengan isim isyarah. Saja aku sembahyang atas mayat Zaid ini. Ini tak apa. Mana kalau salah kena Umar ke kena Ali ke, lepas ini dia pakai boleh sah. Dia kait dengan isim isyarat atas mayat ini, mayat Zaid ini. Hazar. Tak boleh. Tapi kalau tak kait, kena orang lain, tak tahu asal digaji niatkan pula nama. Nanti itu kena orang lain. Itu tak sah ni. Dan tiada wajib menentukan mayat seperti diniatkan aku sembahyang atas mayat si Zaid atau Umar atau laki-laki atau perempuan, kerana tiada wajib mengetahui disembahyangkan akan mayat itu. Ya. Tetapi memadai seorang membezakan akan dia seperti aku sembahyangkan atas mayat ini. Ya. Itu boleh tahu. Atau atas mereka yang disemayangkan atasnya imam. Boleh. Usalli ala man salla alaihi imam. Saja aku semayang atas mereka yang disemayangkan oleh imam. Jadi apa imam buat kita ikut ialah boleh. Kemudian kata kebanyakan ulama, melainkan jika ia semayang atas mayat yang gaib. Ya, mayat yang gaib. Maka tak dapat cara dapat menentukan dia dengan hatinya, dengan nama dia. Semayang atas nama dia, sipulan-sipulan, ya. Ataupun nasabnya. Atau diniatkan aku semayang atas orang yang disemayangkan atas imam. Ini niat umum. Atau dengan niat yang bertaklid, bergantung dengan niat imam. Di atas sembahyang jenazah, ambil sembahyang gaib. Itu pun nak tanya capu-capu tak sempat. Imam berangkat takbir, awal berangkat. Itu pun niat dari taklid. Saja aku sembahyang gaib atas mereka yang sembahyangkan oleh imam. Maka sah. Atau diumumkan dia seperti dia berkata aku sembahyang atas segala orang mati pada hari ini. Wah, lagi banyak. Daripada segala muka bumi, orang yang sah disembahyangkan atas mereka itu. Jawab dia apa? Memada niat secara umum. Ya, saya aku sembahyang gaib atas mereka yang mati pada ini yang sah disembahyangkan. Mana kalau belum sah sembahyang tak boleh. Bagi dia nak sembahyang kena takyinkan dulu. Tanya dulu, kata kawan kita ke sahabat kita ke mati. Kita tanya dah urus jenazah dia, dah mandi, dah kapan siap, boleh sembahyang. Ya, kita dengar dia mati, kita pun takbir, tak sah sembahyang. Berkawan belum mandi pula apa lagi. Ya, itu mana. Memada niat tetapi sunat pula dikerjakan dia. Maka tiada disyaratkan mengetahui akan orang yang matinya dan bilangannya. Siapa yang mati tak syarat. Dan bilangan berapa orang, ya. Dan nama mereka itu pun tak syarat. Kalau di Mekah dia sebutkan. Saya sembahyang berapa orang, 3 orang, lelaki semua disebut. Naun tempat. Tiada waktu sembahyang ada je meninggal kan. Jika itu senang, ketika taklid ialah aku sembahyang atas mereka yang disembahyangkan oleh imam. Dan jika ditentukan mayatnya, tiba-tiba kata saya sembahyang atas ini mayat Zaid, ya, tiba-tiba tersalah, kena Umar misalnya. Ya, seperti dikatakan aku sembahyang atas si Umar, maka nyata si Zaid. Jawab dia apa? Nah, saya batal sembahyangnya. Melainkan jika ditambahi dengan isyarah si Umar ini, mana ada lapan ini haza. Apa usah. Buat silap nama, tapi yang ini takyin. Okey, boleh pakai begitu. Ya, dan kata ini tak apa. Dan jika hadir beberapa orang mayat, maka hendaklah diniatkan ia sembahyang atas sekalian dengan perhimpunan. Saja sembahyang atas sekalian mayat. Dan tiada wajib disebutkan bilangan-bilangan. Saya sembahyang atas mayat ni 18 orang, 3 orang lah tak payah. Saya sekalian mayat sekalian itu. Cukup atau boleh. Dan jika ia sembahyang atas 10 orang, disebutkan bilangannya, maka nyata 11. Ini kajian nak sebut. Sembahyang atas 10 orang, tiba-tiba nyata 11 orang. Jawab dia apa? Tidak sah. Itu. Sedang kalau tak tahu, niat gitu je lah, umum. Atau nyata ia 9 orang, sah. Kalau 9 sah, dia niat 10, tiba-tiba 9. Macam-macam ni. Atau orang yang hidup. Jadi maknanya apa?
tiada sah dia. Atau nyata ia sembahyang orang 9 orang sah, atau atas orang yang hidup atau orang yang mati sah jika jahil ia. Kalau dia tak tahu dia sembahyang tiba-tiba ada kena bagi orang mati, orang hidup aja. Ya, maka jika tiada maka tiada sah kerana bermain-main. Dan jika dibawa mayat yang lain ditaruhkan bersama-sama dengan si mayat itu pada tengah sembahyang, dia sembahyang tadi dia niat 5 orang, tiba-tiba datang lagi tambah tengah sembahyang letak 2 ditolak lagi. Apa hukum dia? Jawab dia tiada memadai, ia berniat akan dia tengah sembahyang. Jangan niat aku tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 orang ayat tu. Tetapi wajib dia sembahyang lain baginya. Dia sembahyang tadi kan dia taksir niat itu, tambah lagi 2 orang. Kalau lepas sembahyang pasang balik sembahyang balik. Bayangkan 2 orang yang tambah lagi. Kemudian daripada salam tadi, kamu buat sangat sembahyang ni 4 takbir, dia tak ada rokok apa pun. Habis. Dan satu lagi, dan sunat yang menyebutkan lafaz. Talafuz bin niat sunnah. Ya, hukum dalam mazhab Syafi'i kita sunat lafaz. Ini dipanggil apa ni? Sunat pada ashab. Ya, Syafi'iyah. Ada Imam Syafi'i sini tak ada. Tak ada kita Imam Syafi'i sunat talafuz. Yang mentakrirkan dia Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Ya. Sebab kita apa di sa'id al-qalb, bagi memudahkan hati kita nak istihdarkan niat, maka kita lafaz usalli. Ya. Dan bilang-bilangan takbir sunat tu. Sunat ni, bermakna kalau dia tak menyebutkan lapan niat, dia diam angkat dia takbir Allahu akbar maksudnya aja. Maka sah. Tapi kalau dia lafaz sunat. Seperti katanya apa? Usalli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardhan lillah ta'ala. Saja aku sembahyang atas mayat ini, ya. Ala hadzal mayyit. Atau ini mayat ini 4 takbir fardu. Pun sah, tak sebut fardu kifayah kerana Allah Taala, ya. Atau dikatanya usalli ala man shalla alaihi imam. Boleh juga. Usalli saja aku sembahyang ala man atau mereka shalla alaihi imam. Yang sembahyang atasnya oleh imam. Ini imam sembahyang tu berapa orang ke boleh ikut imam je. Arba'at takbirat fardhan lillah ta'ala. Jadi aku sembahyang atas orang yang sembahyang kalau imam 4 takbir fardu kerana ta'ala. Maka sah boleh. Summa qala rukun yang kedua qiyam. Wallahu a'lam.